الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Muslimin, muslimat, ahli-ahli kuliah sekalian, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Petang ni kita sambung hadis 29. Seorang lelaki yang membunuh 100 orang. Kisah taubat. Kisah seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang buat dosa besar, iaitu dosa membunuh. Allah Ta'ala terima taubat dia bila dia menyesal dan dia ingin bertaubat. Daripada situ kata ahli sunnah wal jamaah, irtikabul kabirah, terlibat dalam dosa besar. Irtikabul kabirah ghairu mukaffir. Buat dosa besar tidak menyebabkan seseorang jadi kafir. Buat dosa besar tidak menyebabkan seseorang jadi kafir. Sebesar-besar mana dosa pun tak kafir. Wajib bertaubat. Tak keluar iman. Tak keluar iman. Orang bunuh diri, tak kafir. Orang tak semayang, tak kafir. Orang bunuh orang, tak kafir. Habis tu hadis Nabi sebut, sibabul mu'mini fusuq. Memaki orang beriman itu fusuq, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan bunuh orang beriman itu kafir. Hadis tu perlu ditakwil. Wa qitaluhu kufrun, bunuh orang jadi kafir. Ditakwil dengan penjelasan, kalau dia bunuh orang, dia kata halal bunuh, baru kafir. Qitaluhu kufr, bunuh orang Islam jadi kafir sekiranya dia kata bunuh tu hukumnya halal. Kalau dia mengatakan hukum halal padahal hukumnya haram, dia telah mengubah hukum, waktu tu baru dia jadi kafir. Kalau dia bunuh, dalam hatinya faham kata bunuh orang tu haram, dia bunuh orang, dia tidak jadi kafir. Tu maksud dia.
Pasal dalam Quran Allah Ta'ala sebut bab bunuh ni masih beriman. Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala sebut tentang bunuh. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman adik-beradik saudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu. Allah Ta'ala sebut bunuh. Bila ada dua kumpulan beriman bertelagah, kita damaikan. Kalau mereka berperang, faqatilul lati tabghi. Masih disebut mukminun, innamal mu'minun dalam ayat perang sedara. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, jika satu kumpulan pemberontak berperang dengan tentera kerajaan, yang penting di awal ayat Allah masih menyebut Islam, beriman, walaupun perang, walaupun bunuh. Pembunuh tidak jatuh kafir. Bunuh diri tak jatuh kafir. Asi, dosa besar, buat maksiat saja. Ahlussunnah wal Jamaah ni tidak mudah mengkafirkan orang, melainkan murtad, keluar Islam, sembah berhala, menghina Al-Quran, itu memang kafir lah. Na'udzubillahi min dhalik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Hadis ni masyhur. Al-Hadithah, tuan-tuan baca sendiri hadis ni sampai habis. Kita semua tahu cerita ni, lelaki penjenayah yang banyak membunuh orang. Kita baca terjemahan dia. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada seorang lelaki dari kalangan umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu ni Bani Israel. Sebab hadis ni dalam Sahih Bukhari, dia duduk dalam bab madzukira an Bani Israel. Duduk dalam bab tu. Bab kisah Bani Israel. Kalau dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi letak dalam tajuk Taubah. Babu qabuli taubatil qatil. Bab Allah menerima taubat si pembunuh. Ada seorang lelaki dari kalangan umat yang terdahulu telah membunuh 99 orang. Allahu Akbar. Lalu dia bertanya tentang orang yang paling alim di atas bumi. Dia ditunjukkan kepada seorang rahib, orang yang kuat beribadat. Dalam bahasa Arab panggil abid lah. Maka dia pun pergi menemui si rahib, si abid, dan menyebutkan bahawa dia telah membunuh 99 orang. Adakah dia masih layak untuk bertaubat? Maka si rahib menjawab, tidak. Lantas lelaki berkenaan membunuhnya sehingga genaplah 100 orang. Kemudian dia bertanya lagi tentang orang yang paling alim di atas bumi. Maka dia ditunjukkan kepada seorang lelaki yang berilmu. Hak tadi bukan alim, iaitu abid, jahil. Lalu dia menyebutkan bahawa dia telah membunuh 100 orang. Adakah dia masih layak, masih berpeluang untuk bertaubat? Lelaki berilmu itu berkata, ya, apakah yang menghalang antaranya dan taubat? Pergilah ke tempat itu, hijrah. Di sana terdapat kelompok manusia yang beribadat kepada Allah. Maka beribadatlah kamu bersama-sama mereka, berjamaah. Jangan pulang ke tempat kamu kerana ia adalah tempat yang buruk. Nasihat dia. Dia bagi tunjuk ajar. Perkataan tunjuk dan ajar. Tunjuk. Kamu pergi ke tempat tu, tunjuk. Dia ajak dia ni, apa nak kena buat. Pergi sana duduk dengan mereka, semayang dengan mereka, zikir dengan mereka. Disuruh berubah suasana, berubah tempat, hijrah. Cari bi'ah hasanah. Cari persekitaran yang baik. Tempat yang boleh bantu. Hang kena tinggal kampung ni. Kalau hang berubah jadi baik pun nanti ada orang perli hang. Orang kata warak duduk bunuh orang. Nanti hang naik angin, hang bunuh mereka pula. Baik hang pergi tempat yang orang tak kenal. Hang mula hidup baru. Di sana.
Yang ni orang panggil orang alim dan dipanggil juga mursyid. Mursyid ni guru yang boleh bagi tunjuk ajar. Dia bukan takat bagi ilmu, dia bimbing. Itu panggil guru yang mursyid. Guru murabbi, pendidik. Dia ada beza muallim. Muallim yang menyampaikan ilmu. Kalau murabbi ni yang didik, bimbingan, irsyad. Irsyad tu bimbing, maka dipanggil mursyid. Murabbi yang mursyid. Pergilah ke tempat itu. Di sana ada kelompok manusia yang beribadat kepada Allah. Dia suruh pergi, contoh, pilah duduk di Pasir Tumbuh, pilah duduk di Pondok Sik, pilah duduk di mana-mana. Dia bagi tahu tempat-tempat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka beribadatlah kamu bersama-sama mereka. Jangan pulang ke tempat kamu kerana ia tempat yang tak elok. Dia ni pun bertolak ke tempat yang disebutkan. Sehinggalah sampai di pertengahan jalan, malaikat maut datang mengambil nyawanya. Mati tengah jalan, tak ada sampai. Berselisihlah di antara malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Malaikat rahmat berkata dia datang ke sini dalam keadaan bertaubat. Dia telah cenderung hatinya kepada Allah. Malaikat azab pula berkata dia belum melakukan apa-apa amalan kebaikan lagi. Kemudian datanglah kepada mereka seorang malaikat di dalam bentuk manusia. 3 malaikat lah. Malaikat ni jadi hakim. Lalu dia berada di tengah-tengah mereka. Malaikat ni, malaikat azab, malaikat rahmat. Dia duduk tengah-tengah. Duduk sini, tengah-tengah. Lalu dia berada di tengah-tengah mereka dan berkata, ukurlah di antara 2 bumi ini. Yang mana lebih dekat, maka dia menjadi miliknya. Kampung asal dengan kampung yang dia nak pergi. Tengok dia lebih dekat ke kampung yang dia nak pergi ke, atau dia lebih dekat dengan kampung asalnya. Mereka ukur. Mereka pun mengukurnya. Ada alat, kilometer. Ukur batu. Lalu mereka dapati bahawa lelaki itu lebih dekat ke tempat yang dia ingin pergi. Dia mati tu dah dekat sana dah. Dalam satu riwayat kata qadra shibrin, lebih sejengkal. Maknanya kalau ukur, contoh 100 km, kampung lama 50 km, kampung yang dia nak pergi pun 50, duduk tengah-tengah. Tapi ada lebih sejengkal. Dia masuk ke tanah belah ni, lebih sejengkal. Dan disebut oleh Nabi dalam riwayat yang lain, macam mana boleh lebih sejengkal tu? Ketika malaikat nak ukur tu, Allah suruh tanah ni, Allah suruh bumi ni. Bumi hak belah ni, belah kampung asal dia ni, Allah suruh bumi ni mengembang. Kembang sikit. Dan Allah suruh tanah hak belah ni pula mengecut sikit. Hak sini kembang, hak sini kecut. Tu yang dia tertolak. Allah Ta'ala sengaja tolak dia. Lebih sejengkal belah nu. Hakikatnya, dia mati betul-betul tengah-tengah. 50 km lagi nak sampai sana. 50 km telah meninggalkan kampung lama. Allah suruh bumi ni mengembang, Allah suruh tanah belah ni mengecut. Tu yang dia lebih sejengkal tu. Nah, habaq kata rahmat Allah. Orang bertaubat masuk dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan sesiapa yang Allah kehendaki dalam rahmat. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah buat masuk orang-orang yang Allah sayang ni, Allah buat masuk dalam rahmat kasih sayang. Seolah-olah macam kolam itu, kolam kasih sayang, Allah ambil kita masuk buh ni. Tu kita kena doa bila sampai dekat ayat tu, kita doa dalam hati pun tak apa. Ya Allah, masukkan kami ke dalam rahmat. Dalam makhluk-makhluk yang kau sayang, masuk dalam grup kesayangan-kesayangan. Allah sayang dia, Allah buat bagi dia boleh masuk syurga. Mereka pun mengukurnya, lalu mereka dapati bahawa lelaki itu lebih dekat ke tempat yang dia ingin pergi. Lantas malaikat rahmat memegangnya. Ahli syurga lah dia. Syurga. Keterangan kisah ini membuka seluas-luasnya pintu harapan kepada orang-orang yang bergelumang dengan maksiat. Sebesar mana pun dosa itu,
Allah bersedia menerima taubat selagi nyawa belum sampai ke halqum dan selagi matahari belum terbit dari barat. Dua tu lah. Dah berlaku dah. Matahari terbit belah barat atau nyawa sampai halqum, waktu tu Allah tak terima lagi lah. Dalam hadis disebut sekarang ni kita masih belum sampai ke sakaratul maut. Matahari belum terbit belah barat. Sekarang ni innallaha yabsutu yadahu. Allah sentiasa membuka peluang kepada hamba-Nya. Untuk Allah Ta'ala terima orang yang buat dosa di siang hari, sila bertaubat di malam hari. Allah bagi peluang. Pagi, hari ini buat maksiat. Hari ini kata kau, hari ini mengumpat orang, hari ini apalah. Malam, peluang untuk kita bertaubat kepada Allah. Dan Allah membuka seluas-luasnya peluang untuk orang yang buat maksiat di malam hari, untuk dia bertaubat di siang hari. Buat maksiat malam, sila bertaubat siang. Buat maksiat siang, Allah buka peluang. Bertaubatlah sebelah malam. Allah ni disebut Arhamur Rahimin, Tuhan yang Maha Penyayang. Allah Tuhan yang Maha Penyayang. Allah suruh kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa makna ayat tu? Fasabbih tu Allah suruh kita tasbih. Satu. Bihamdi rabbika, Allah suruh kita puji dia. Wastaghfir, Allah suruh kita istighfar. Allah suruh dalam ayat tu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3 benda. Untuk kita dapat jawapannya ialah innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah penerima taubat. Kalau nak Allah Ta'ala ampun dosa kita, nak Allah Ta'ala terima taubat kita, buat 3 ni. Fasabbih, sebut subhanallah. Bihamdika, kita sebut wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Wastaghfir, kita sebut astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Ini dalam bentuk zikir. Zikir taubat dipanggil. Kita ada semayang taubat. Usolli sunat taubat, buat semayang taubat. Kita ada zikir taubat. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Kita akan dapat innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah penerima taubat. Bila Allah terima taubat, ada beberapa perkara yang akan berlaku. Allah terima taubat satu. Yang kedua, Allah seronok kita bertaubat. Allah bergembira bila ada hamba-Nya yang jauh daripadanya, makin hari makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dulu tak semayang. Dulu tak pakai tudung, lah dah semayang, pakai tudung, duk qadha balik semayang. Allah suka. Allah happy. Allah gembira. Selain daripada Allah terima taubat kita, Allah seronok dengan kita. Allah seronok dengan kita. Ada hub. Bila seronok timbul kasih. Allah sayang pula. Allah seronok. Nanti kita akan jumpa hadis. Nabi cerita tentang seorang lelaki yang kehilangan unta. Hilang unta, habislah dia. Putus asa dia. Sebab unta tu ada segala-galanya di tengah padang pasir. Dia nak minum ayam ada teh unta. Unta hilang. Dia nak makan, makanan ada teh unta. Tak boleh makan. Duit dia ada teh unta. Kain baju dia ada teh unta. Unta tu hilang, bawa segala-galanya. Ayam, makanan, duit ringgit, baju. Dan unta tu juga kenderaan dia. Tengah padang pasir yang panas. Hilang segala-galanya. Sebatang kara. Susah hati, serabut, sedih, bercampur baur. Dan dia ingat dia akan matilah. Mungkin mati kerana kehausan, mungkin mati kerana kelaparan, dan mungkin mati kerana memikiak tak habis-habis. Kenderaan hilang, segala-galanya hilang. Boleh mati kerana sakit kepala, panas, lapar, dahaga. Package tu, package mati. Cari unta tak jumpa. Nanti kita jumpa hadis tentang unta ni, kita tak baca dah. Sebab saya cerita siap-siap dah petang. Hadis penutup tentang unta. Dia ada kaitan dengan taubat. Sedihlah dia. Jalan-jalan, mujur jumpa satu pokok yang rendah. Maka dia pun fikir, baik aku berteduh
Baik aku berehat, aku penat dah cari mana unta hilang. Dia berhenti satu tempat, unta dia pecut lari. Syarodat, unta lari, bawa habis segala-gala. Cari tak jumpa. Jumpa pokok, sandak kat pokok berteduh. Letih dah cari unta. Dahaga, lapak semua ada, susah hati. Sandak bawah pokok, terlelap, tertidur. Tidur dalam keadaan lapar, tidur dalam keadaan dahaga, tidur dalam keadaan penat, tidur dalam keadaan susah hati. Ada belakang? Tidur. Allah bagi dia tertidur. Tidur. Tidur lama. Kemudian dia rasa macam ada seekor binatang main dekat dia. Tengah duduk tidur tu dia rasa macam ada binatang duduk berjalan main dekat dia. Dia takut ada binatang buah ke apa kan. Dia pun cepat-cepat buka mata. Buka mata tengok unta tu yang patah balik. Unta dia ada ayam, ada makan. Unta dia main duduk berjalan kat dia. Dia pun bila jaga tu terus bangun. Terus lari. Pegang tali unta. Seronoklah dia dapat balik unta yang hilang. Unta yang menjauhkan diri sekarang mendekatkan diri kepadanya. Unta tu asal jauh, hilang mana tak tahu. Bila dapat balik unta, dia punya seronok lah. Seronok tu dia pegang tali unta sampai dia tersasul. Dia nak cakap yang lain, terkeluar yang lain. Dia kata Allahumma. Dia nak cakap yang lain tapi dia tersilap, tersasul lah kita panggil kan. Dia kata Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Sekali. Terjemah Melayu, tak sengaja, dia tak sengaja. Ya Allah, Allahumma anta kamu abdi. Ya Allah, engkau benar-benar hamba aku. Wa ana rabbuka, aku Tuhanmu. Nabi kata dia tersilap cakap, saya terlampau seronok sangat. Dia pun tak perasan kata dia silap. Dia kata, Ya Allah, kau hamba aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia cakap pun tak betul. Pasal seronok melampau. Seronok sangat. Terloncat-loncat pegang tali unta. Ya Allah, syukur ya Allah. Kau hamba aku Tuhanmu. Tersilap. Yang dia nak kata, Ya Allah, kau Tuhanku, aku hambamu. Nak cakap tu, terkeluar yang lain. Sabqul lisan. Tak dosa. Yang pertama, Nabi nak beritahu, tak berdosa. Kalau sengaja-sengaja, tak boleh. Yang kedua, Nabi bercerita, kita pun boleh cerita. Kita cerita kalam dia, tidak menyebabkan kita murtad. Sebab kita hanya mengulang cakap perkataan dia. Seperti mana Yahudi kata innallaha faqirun, Allah fakir miskin. Dalam Quran ada kita baca ayat tu. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Kita tak jadi kafir sebab kita membaca perkataan Yahudi, bukan kita yang kata, Yahudi yang kata. Kita cerita hak ni, cerita tuan unta tu yang cakap, bukan kita yang cakap. Itu kali. Seronok terlampau. Di hujung hadis Nabi kata apa? Allah lebih seronok bila hamba dia duk istighfar, duk bertaubat, ingat balik dosa-dosa kita yang dulu-dulu salah silap kita istighfar. Astaghfirullahalazim boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih boleh. Yang tadi pun boleh. Astaghfirullah apa ni? Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah. Innallaha kana tawwaba. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah. Innallaha kana tawwaba. Banyak-banyak yang Allah suka. Innallaha tawwaba, sesungguhnya Allah menerima taubat. Dia bukan terima saja, dia seronok. Allah jadi seronok. Seronok yang layak bagi Allah. Kita bertaubat, hidup kita bahagia, Tuhan kita seronok, dan bila seronok dia kasih kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah kasih sayang kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Allah mula dengan hak taubat. Mana taubat ni hak nakal, hak jahat, kemudian dia ubah jadi baik. Taubat ni maknanya hamba-hamba yang buat salah, buat dosa, berubah. Allah dahulukan yang ni. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah kasih orang-orang yang bertaubat. Taubat ni dia bukan bersih, dia kotor, lepas tu dia cuci jadi bersih. Allah sayang dia. Lepas tu baru Allah sebut wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah sayang orang-orang yang suci. Suci ni memang baguslah. Daripada kecil lagi dia anak Tok Bilal duk pergi masjid, remaja dia pun bagus, tua dia jadi pemuda yang bagus, dia tua bagus. Mutatahhirin ni jenis orang berjurui, orang warak daripada kecil.
Allah letak nombor 2. Allah sebut hak bertaubat ni dulu. Baru Allah sebut mutatahhirin. Tengok ayat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih hamba-hambanya yang dulunya kotor kemudian dia cuci dengan taubat. Allah kasih orang-orang yang bertaubat. Dan wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih hamba-hambanya yang suci. Suci ni ada 2. Pakai baju bersih suci, tak ada najis, itu satu. Suci dalam makna kalau dalam tasawuf, orang yang rekod dia daripada kecil itu memang bagus. Dia di sekolah kebangsaan bagus, sekolah menengah bagus, kemudian jadi orang bagus. Anak Tok Bilal besar, kerja bagus, semua bagus. Tua pun bagus, jadi orang warak. Hak tu pun bagus. Sengaja Allah kali. Kalau ikutnya hak ni dululah, pasal dia bagus daripada kecil. Hak ni dulu. Tapi sengaja uslub pendekatan Allah Ta'ala nak pujuk ni, orang-orang yang kotor ni, setelah dia bersih dirinya dengan taubat. Orang tak semayang, orang dulu kaki nombor ekor, orang dulu rajin main judi lah, dia berubah. Allah sebut nama dia dulu. Hak nu tak sebut, tak apa, memang bagus dah. Begitu. Faham nah? Sebab tu dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kitab Tajul Arus Imam As-Sakandari, Ibnu Athaillah As-Sakandari, kadang-kadang Allah lebih suka rintihan taubat, tangisan orang yang buat dosa itu, lebih Allah suka daripada suara orang yang buat ibadat. Sebab buat ibadat ni kadang-kadang riak, baca Quran riak, sedekah pun nak tunjuk ke orang niat tak betul. Tapi kalau orang yang biasa buat maksiat, lepas tu dia bertaubat, dia teriak tu, teriak bukan teriak riak lah. Teriak inkisarul qalb, patah hati, mengharapkan belah kasihan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Aninul mudhnibin, tangisan orang yang pernah buat dosa, dia adalah kenangan-kenangan buruk dalam minda dia, ingatan-ingatan yang tak elok dalam minda dia biasa buat salah. Anin, teriak, mengesek, teresak-esak, menangis, ya Allah, ya Rab, ampun dosaku, ya Allah, ya Rab. Rintihan doa daripada orang yang biasa buat dosa ini lebih Allah suka dengar daripada ibadat orang yang memang bagus. Bukan maksudnya kena buat dosa dulu, jangan salah faham. Kita salah faham dulu, kita buat dosa, betul kita bertaubat. Itu hasutan syaitan. Jadi taubat, menangisnya orang yang asalnya tak baik, asalnya kotor, bergelumang dengan maksiat, kemudian dia angkat tangan, dia minta ampun, minta maaf, minta ampun, minta taubat dekat Allah. Suara dia lebih Allah suka lagi daripada suara orang baca Quran. Suara dia ni, teriakkan dia tu lebih Allah suka lagi daripada orang yang duk selawat kat Nabi. Bukan maksud saya tak payah selawat, tak payah baca Quran, bukan. Ini semua galakkan untuk berubah jadi orang baik. Itu yang Nabi kata, satu umrah ke satu umrah dapat menghapuskan dosa. Betul ke tak betul tuan-tuan? Kita semua ada dosa. Bila kita pergi umrah, kita duduk depan Kaabah, kita angkat tangan tu dia lain tu. Angkat tangan tu teringat habis dosa-dosa kita. Ya Rab, kadang-kadang kita sampai tak boleh nak sebut. Kita sebut Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Menitik yang mata. Tuan-tuan ada pengalaman tak? Semua kita ada pengalaman. Bila duduk depan Kaabah, kita punya minta maaf, minta ampun dekat Allah tu lain. Dia keluar yang mata. Siapa pergi umrah tak keluar yang mata ni tak tahulah. Hati keras. Sambil tawaf, Allah ilhamkan kita doa. Apa-apa doa pun tak apa. Sambil tawaf, tengah duduk jalan tu Allah bagi kita boleh kata, Ya Rab, Antal Ghani wa ana abdukal faqir. Ya Allah, Engkau kaya, aku miskin. Engkau mulia, aku hina. Engkau Tuhan yang sangat baik, aku jahat. Antal Karim, Kau Tuhan yang maha pemurah. Engkau Tuhan yang maha mulia, aku hina, Ya Allah. Kau kaya, aku fakir. Antal Qawi wa ana da'if. Engkau kuat, aku lemah. Lemah tu ialah kita pun lenguh. Jalan banyak, sa'i pun kan letih. Rasa tak larat. Antal Qawi wa ana da'if. Engkau kuat, aku lemah, Ya Allah. Dia lain tu lain. Doa di Malaysia lain. Doa di Masjidil Haram ketika tawaf, ketika melihat Kaabah, kita teringat segala dosa kita. Menangis keluar air mata. Itu yang Nabi kata, satu umrah ke satu umrah menghapuskan dosa-dosa kecil, celah-celah tu. Pasal kita punya rintihan itu.
Doa merintih, doa merayu, doa teriak tu, ya Allah, ya Rabb. Tak menyamai kita duk baca Quran, duk baca bismillah, duk taranum, duk betul bagus benda-benda tu, tapi teriak tu lebih bagus. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Aninul mudhnibin khairun min tasbihil musabbihin. Tangisan orang yang mengenang dosanya lebih baik daripada tasbih orang yang bertasbih. Tapi janganlah kita terhasut dengan syaitan. Syaitan kata hang kena buat maksiat. Lepas hang buat maksiat, bertaubat, baru dia feeling tu lain. Hang buat maksiat dulu. Jangan kita terpengaruh begitu. Masing-masing kita dah ada dosa, menangislah. Ya Tawwab, tub alaina. Ya Tawwab, tub alaina. Warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Apa makna dia? Ini ada dalam bekal akhirat. Tapi bekal akhirat ni laris. Bukan pasal best mana amalan dia tu. Habis. Saya duk ingat di kedai saya ada cek-cek habis stok. Saya tanya beberapa kawan. Saya tanya di Pustaka Darussalam. Saya tanya Maktabah Salaf. Semua habis. Dalam tu ada rintihan waktu pagi. Ya Tawwab. Ada banyak lagi lah antaranya. Ya Tawwab, tub alaina. Wahai Tuhan yang menerima taubat. Tub alaina. Terimalah taubat kami. Warhamna. Sayangilah kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Minta Allah sayang kita. Kita jadi hamba-hamba yang disayangi Allah. Bukan hamba biasa-biasa. Jadi hamba yang Allah sayang. Allah sayang. Warhamna wanzur ilaina. Ni ustaz kita ada kongsi tu. Ya Tawwab, tub alaina. Ya Tawwab, tub alaina. Warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Ada syair sufi. Orang yang menulis rangkap syair, bait-bait tu dengan sepenuh hati dia tulis. Kita baca. Ya Arhamar Rahimin arhamna. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, sayangilah kami. Illam tarhamna faman yarhamuna. Jika kau tak sayang kami, siapa lagi yang dapat menyayangi kami? Illam taghfir lana. Jika kau tak ampunkan kami, faman yaghfiru lana. Siapa lagi yang nak ampun dosa kami? Jadi Allah Maha Pengampun. Allah tak dendam dengan kita. Pagi buat maksiat, malam-malam menangis. Ya Allah, saya minta maaf, saya minta ampun. Allah terima. Bukan kita nak main-main tak. Kita hamba yang lemah. Dengar macam ni, rasa macam nak insaf. Lagi buat maksiat pula kan. Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga. Macam mana kita hamba yang lemah? Minta ampun dekat dia. Semalam buat maksiat, hari ini minta ampun. Nanti kalau buat lagi pun dalam akidah kita, taubat kita tak batal. La tanqadi taubah. Tidak terbatal taubat ba'dal audah. Setelah mengulang balik. Kita dah bertaubat, kita buat lagi. Tak apa. Tak batal taubat kita tu. Allah tetap terima taubat kita. Dengan syarat bukan kita nak main-main dengan dia. Malam ni taubat, esok buat lagi. Kita dah buat lagi, nak taubat pula. Main-main. Kita tak main-main, kita insan yang lemah. La tanqadi taubah ba'dal audah. Dalam kitab Kifayatul Awam. Tidak terbatal taubat apabila diulang buat semula dosa yang sama. Fatajibut taubah min jadid. Fatajibu alaihi taubatun jadidatun. Yang wajib kita perbaharui lagi taubat. Taubat lepas Allah terima dah. Cuma kita yang lemah, kita buat lagi, ulang lagi dosa. Tak apalah, berkali-kali berdosa, berkali-kali bertaubat pun tak apa. Jangan niat nak main-main dengan Allah. Niat kita hamba yang lemah, dah taubat dah, buat lagi. Taubat dah, buat lagi. Macam orang penagih dadah lah. Masuk pusat serenti. Keluar pusat serenti ni azam, aku tak mau hisap dadah. Aku tak mau dah hisap dadah. Jumpa kawan hisap pula. Taubat lagi. Tak ada masalah. Taubat lagi. Berkali-kali taubat, Allah tak jemu untuk terima taubat kita. Taubat yang kedua itu tidak membatalkan taubat yang pertama. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Jadi kisah ini kita kena ingat Allah sayang kita. Allah kuat, kita lemah. Allah mulia, kita hina. Allah menerima taubat. Allah Maha Penyayang. Allah terima, Allah gembira dan Allah kasihkan kita insya-Allah. Dan selagi matahari belum terbit dari barat, sesungguhnya keampunan dan rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosa kita. Ini ada satu doa. Ayat ni. Sesungguhnya keampunan dan rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosa kita. Ini ada dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Hadis riwayat Imam Hakim. Seorang lelaki yang banyak buat maksiat. Tak tahu maksiat apa dia. Mungkin berzina ke apa, kita tak tahu. Seorang lelaki datang ke Madinah cari Rasulullah. Rasulullah dalam masjid. Dia pun masuk masjid. Dia nampak Rasulullah terus dia menjerit-jerit. Dia kata, wa zambah ya Rasulullah, wa tu alangkah banyaknya lah macam tu. Wa zambah, alangkah banyaknya dosa saya wahai Rasulullah. Saya ada dosa banyaknya Rasulullah. Dia berdiri, dia main dekat Rasulullah. Rasulullah kata kat dia, jelis, duduk. Dia runsing, serabut dengan macam-macam maksiat tu ada. Dia berkata duduk. Duduk. Tak payah duduk berdiri, duduk. Dia pun duduk. Uq'ud, duduk. Dia duduk. Lepas dia duduk, Nabi tak tanya hang dosa apa-apa. Nabi bukan suka nak siasat dosa orang. Nabi kata kat dia, baca doa ni. Dia pun baca. Ikut Nabi lah. Ikut Nabi. Baca. Dia pun ikut. Allahumma. Dia ikut Allahumma. Maghfiratuka. Maghfiratuka. Awsa'u. Awsa'u. Min dhunubi. Min dhunubi. Maksud dia apa? Allahumma ya Allah. Maghfiratuka, keampunanmu. Awsa'u, lebih luas. Min dhunubi, daripada dosaku. Kalau kamu rasa dosa kamu besar, luas, ingat keampunan Allah lebih luas lagi. Berbaik sangka dengan Allah. Nabi baca, Nabi suruh dia ikut. Allahu, talqin orang panggil. Talqin, macam kita duduk talqin orang mati tu kan. Talqin zikir, guru baca, anak murid pun baca. Tuan-tuan pun boleh ambil doa ni. Allah, doa antara doa yang bagus. Sampai di hujung doa Nabi kata, qum, bangun berdiri. Tadi duduk, berdiri. Qad ghafarallahu lak. Dosa kamu dengan Allah, Allah ampun dah. Dengan berkat doa yang Nabi ijazahkan, doa yang Nabi ajak tu, dia duduk baca, dia ikut Nabi, ikut mulut Nabi, talqin zikir, talqin doa, guru baca, murid terus ikut. Habis tu Nabi kata, qum, hang bangkit berdiri. Qad ghafarallahu lak. Dosa kamu dengan Allah, Allah ampun Nabi dah. Dia bukan dosa dengan makhluk, dia dosa dengan Allah. Mungkin dia tak semayang ke, mungkin dia minum arak ke. Dia tak buat salah dengan orang, tak ada gaduh dengan orang. Dia dengan Allah tak semayang, tak puasa, dedah aurat. Bangun, Allah ampun dosa kamu. Tuan-tuan ikut nak. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min a'mali. Sekali lagi saya baca. Ikut. Kalau nak tiru macam laki tadi, yang mana dia ikut Nabi, Nabi baca dia ikut, habis Nabi kata boleh berdiri dah, selesai dah majlis kita berdiri. Allah ampunlah dosa kamu dengan Allah. Habis mudahnya dengan Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min a'mali. Maksudnya, ya Allah, keampunanmu lebih luas dari dosaku, dan rahmatmu lebih aku harapkan dari amal-amal solehku. Dan masuk syurga jangan berharap dengan amal kita, berharaplah dengan rahmat. Rahmatmu arja, daripada roja, lebih aku harapkan min a'mali, daripada amal-amal soleh yang aku buat. Ustaz kita ada tolong type tu, Masya Allah. Terima kasih, jazakallahu anna khairul jazak. Jadikan ini dalam doa kita. Ya Allah, keampunanmu lebih luas daripada dosaku, dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amal. Jangan mengharapkan semayang, puasa, zakat, haji kita untuk kita melangkah kaki dalam syurga. Syurga hanya berdasarkan rahmat Allah.
pandangan kasih sayang Allah, Allah bagi masuk. Neraka itu keadilan Allah, syurga itu kasih sayang Allah, rahmat Allah. Jangan mendabik dah, aku pergi haji banyak kali dah, aku derma banyak dah, amalku banyak, nak masuk syurga dah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau jadi imam, tukar dhamir lah, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina lah, min dhunubina tukarna, wa rahmatuka arja indi min a'mali, itu tukar kepada a'malina. Berapa kali Nabi ajak dia? 3 kali. Dan dia berapa kali ikut? 3 kali juga. Syarat dia baca kena 3 kali. Jadi kita ulang sekali lagi. Tadi 2 kali dah rasanya, 2 kali dah. Kali ketiga, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min a'mali. 3 kali baca. Kalau kita nak ajak orang pun 3 kali. Seorang orang ikut. Kali pertama ikut, kali kedua ikut, kali ketiga ikut. Lepas tu boleh diijazahkan, boleh beramal doa. Antara doa-doa yang hebat, sebab kita banyak buat salah dengan Allah. Kalau dengan orang kita minta maaf lah. Dengan Allah, inilah cara dia. Selain pada tu, pagi tadi saya sebut dah, banyakkan menderma infak. Kerana Allah menjanji, innal hasanat, buat baik ini, yudhibna sayyiat, boleh menghilangkan dosa-dosa yang lepas, boleh menghapuskan. Bukan takat kambuh, boleh yudhib, boleh menghilangkan. Kebaikan sekarang dapat memadamkan kejahatan-kejahatan yang lalu. Jadi kita baca tentang dia yang bunuh 100 orang. Kita taklah bunuh 100 orang. Kalau hak 100 orang tu Allah sayang, apatah lagi kita. Syaratnya kita kena berikhtiar, berdoa kepada Allah, banyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, berilah harapan dan sokongan agar ahli maksiat kembali ke pangkal jalan. Dekatilah mereka, jangan menghukum mereka, dan jangan sekali-kali mengeluarkan sebarang kata-kata yang dapat menyebabkan mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti jawapan yang diberi oleh si rahib, Abid, yang jahil murakab. Jahil murakab ni, dia tak tahu, tapi dia gagah nak jawab juga. Orang tanya, saya nak bertaubat, Allah terima dah. Patut dia kata, tak tahu, I don't know. Itu jahil basit. Jahil basit mengaku tak tahu. Tapi dia kata, berapa orang hang bunuh? 99. Banyak 99. Allah tak terima taubat hang. Tak terima, tikam dia mati 100 orang. Jahil murakab, tak tahu tapi tak mengaku tak tahu. Reka jawapan sesuka hati. Beliau tidak mahu mengaku tidak tahu, lantas memberi jawapan yang salah. Akibatnya beliau mati dibunuh oleh lelaki itu. Berbeza dengan orang alim. Orang alim ini bukan sekadar alim sahaja. Tu kata ada beza tu. Beza antara alim dengan abid. Nabi kata beza alim dengan abid, kafadli, seperti kemuliaanku, ala adnakum, ke atas kamu yang paling lekeh darjat. Di kalangan sahabat tu ada yang paling rendah martabat, nak banding dengan Rasulullah. Jauh beza lah. Jauh bezanya antara alim dan abid. Tidak orang alim menjadi ibadat. Tidak orang alim lebih syaitan takut daripada ibadatnya orang abid yang jahil. Bahkan beliau juga seorang murabbi yang dapat memberi bimbingan dan tunjuk ajar. Selalu orang sebut laulal murabbi ma'araftu rabbi. Tanpa murabbi ku tidak kenal Rabbi Tuhanku. Selain menyatakan bahawa pintu taubat terbuka luas, beliau juga menunjukkan jalan yang perlu dilalui oleh si pembunuh ini untuk mengubah cara hidupnya. Si pembunuh disuruh berhijrah ke satu tempat yang ditetapkan oleh alim, murabbi, mursyid ini. Ditambah satu lagi, alim, murabbi, mursyid. Kerana di tempat itu terdapat ramai orang-orang yang saleh. Si pembunuh akan dapat bersama dengan mereka dan beribadat bersama-sama mereka. Suasana bi'ah yang baik itu dapat membentuk si pembunuh menjadi baik dan terus bertambah baik. Si pembunuh ini tidak berlengah-lengah lagi. Tu
Taubat kena cepat. Jangan kata aku nak nanti kalau aku dapat pergi umrah, balik umrah aku nak pakailah tudung. Lah ni tak orang pakai tudung lagi, lepas balik umrah baru nak pakai. Tak boleh. Taubat ni kena segera. Taubat ni yang penting sekali menyesal. An-nadamu taubatun. Nabi sebut pendek dua perkataan. An-nadamu taubatun. Menyesal itu taubat. Maksudnya menyesal itu benda yang paling penting. Kalau kata taubat mesti ada penyesalan. Hak tu yang paling penting sekali. Selain daripada azam tak mau ulang dah, tinggalkan maksiat, kemudian kalau salah dengan orang kena minta maaf. Beliau terus berhijrah meninggalkan tempat lamanya ke tempat baru yang diarahkan. Di tengah perjalanan beliau menemui kematian. Beliau beruntung mendapat husnul khatimah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya katakanlah, wahai hamba-hambaku, Allah pujuk ayat ni. Wahai hamba-hambaku yang menzalimi diri mereka sendiri. Buat maksiatlah, zalim diri sendiri ni maksiat. Allah panggil hamba lagi tu. Allah masih sayang. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang menzalimi diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan duk ingat Allah benci, Allah tak sayang, tak ada harapan dah nak bertaubat. Dah, masih ada. Rahmat Allah ni luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku luas, meliputi segala sesuatu. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, melainkan dosa murtad. Dosa murtad dia kena masuk Islam balik lah. Masuk Islam balik baru dia bertaubat. Bukan makna Allah tak terima langsung. Orang yang dah murtad, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Orang yang syirikkan Allah, Allah tak terima. Kalau dia terus bertaubat tak boleh. Dia kena memeluk Islam semula, mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu baru dia bertaubat. Allah terima taubat. Semua. Jami'a. Semua dosa. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah berkati hidup kita. Barakallahu fina wa fikum jami'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.